إلى ذات النبي سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وآل أصحابه من الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبينا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وأقوالنا وأفعالنا على دينك وعلى طاعتك وعلى ملة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر بتمم الخير. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, rafa syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik serta inayah daripada Allah memberi ruang peluang dan terus memilih kita untuk bersama-sama memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan sembahyang berjamaahnya, dengan beradanya kita dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit perkongsian yang bakal disebut menjadi peringatan untuk kita bersama. Hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, sebelum kita melihat di sini beberapa perkara untuk peringatan pada diri ana sendiri dan pada hadirin. Pertamanya sekali, mungkin sebentar tadi ana sembahyang maghrib mai lewat, apa keadaan kita nak buat macam mana? Dua keadaan bagi orang yang dah selesai sembahyang, tengok kawan dia baru mai, dia bangkit tolong sembahyang bersama dengan kawan dia tadi, dia akan lahu ajran, dua pahala ulang balik sembahyang. Yang kedua, pahala tolong kawan tadi. Sebab kalau kawan tak tolong dia dapat pahala satu saja. Tapi dengan sebab kita dah selesai sembahyang, kita tolong pergi ulang sembahyang dengan dia, dia akan dapat 27. Itu satu. Yang kedua, boleh tak boleh kita berimamkan kepada orang yang sembahyang sunat? Hukumnya boleh. Yang si makmumnya boleh. Cuma beza di sini, si makmum untuk dapat pahala berjamaahnya niat sebagai makmum. Cuma imam yang sembahyang sunat tak perlu niat sebagai imam. Sebab apa? Sebab sembahyang sunat rawatib tak disunatkan berjamaah. Jadi kalau dia niat imam, kurang pahala dia lah. Dia tak perlu niat imam, dia main macam biasa lah. Sebab sembahyang sunat rawatib ni tak disunatkan berjamaah, jadi tak perlu dia naik imam, dia hanya duduk depan saja. Mungkin nak kuat suara pun tak ada masalah, tapi tak perlu dia naik imam. Itu keadaan yang boleh kita untuk dapatkan pahala. Di sinilah asasnya ilmu. Kalau tak ada ilmu, dia pergi mayang seorang-seorang, walaupun main masjid mayang seorang dapat satu je. Walaupun duduk rumah tu, mayang rumah dapat satu, main masjid pun satu. Tapi nak dapat pahala tu, boleh kita maknanya sembahyang tadi, dua keadaan tersebut tadi, yang dah selesai sembahyang, tolong bangun, pergi mayang ikut dia, ulang balik sembahyang, ataupun berimamkan kepada orang yang sembahyang sunat. Itu nah. Jadi satu. Sebab apa? Takut kita duk main masjid ni dirugi. Sebab tak tahu main masjid tu berbeza. Main niat dan main jemaah, main seorang, pahala tu dapat, tapi hak kita
yang hak ada sembahyang pun kena cerdik juga. Dah tengok kau tu main seorang-seorang sembahyang, kita bangkit tolong dengan dia, tolong bayang dengan dia. Jadi dia dapat pahala. Kita nak jadi imam pun boleh, kita nak jadi makmum pun boleh, dua-dua boleh dapat pahala yang berulang. Jelas tuan-tuan? Kita masih bab kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Cuma kali terakhir sampai berapa bulan tak tahu. Tengok yang ada dalam tulis ni 13 bulan 3. Ada siapa tanda tak? Saya sebulan sekali, lama sekali tak tu. Ada siapa tanda tak? Ada. Sampai tak mana? Alhamdulillah. Tak mana? Al-Qamah. Tadi dulu tentang kematian. Ayo mana syurah. Oh ni. Al-Qamah sini. Ya baik. Kalau muka surat ni 70, cetakan baru sikit. Yang kedua, tengoklah muka surat 70. Atas tajuk Al-Qamah bin Qais ketika hadir jenazah lalu ia berdiri di atas kubur. Tentu. Nampak? Tajuknya kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Tak jumpa lagi. Dia sebab cetakan baru tu tak sama, bukan surat kot. Nama atas dia panggilan Al-Qamah bin Qais ketika hadir jenazah lalu ia berdiri di atas kubur dan berkata, adapun hamba ini maka telah tiba kiamatnya. Maksud hamba ini telah tiba kiamatnya apabila orang tu dah mati, sebenarnya dia berada di ambang akhirat. Telah tiba kiamatnya sebab seseorang bila mati maka melihat segala persoalan-persoalan hari kiamat. Sebab masuk dalam kubur, kalau dia ahli syurga, dia rasalah raudatun min riyadil jannah. Dia berasa dah duduk dalam syurga dah. Dan keluasan kubur yang kita nampak 2 kaki, panjang 7 kaki itu, bagi dia 70 hasta ke kanan, 70 hasta ke kiri. Taman, duduklah taman syurga dah mengkecapi. Adapun sebaliknya, bagi ahli neraka bukan 2 kaki, kita kata 7 kaki, bahkan kuburnya akan dihimpit, tulangnya jadi begitu. Ahli neraka, kita kata tulang berselisih duduk dalam kubur tu. Bagi ahli syurga, satu taman yang penuh dengan nikmat. Sebab itu Al-Qamah bin Qais kata, apabila hamba yang duduk di bawah sebenarnya dia berada di ambang kiamat, ambang kiamat. Bagi dikata sini, maka hamba jika telah tiba kiamatnya, sebab seseorang bila mati maka melihat segala persoalan hari kiamat, iaitulah syurga, neraka, malaikat, dan dia tidak akan berbuat sesuatu amal, maka ia bagaikan seorang yang berada pada hari kiamat. Kalaulah masuk kubur tu hanya ada kalimah la ilaha illallah, sembahyang tak, puasa tak, tunggu, berjenuh jumpa. Dan ia akan bangkit pada hari kiamat menurut keadaannya di saat matinya. Maka sesungguhnya untung siapa yang penghabisan amalnya kebaikan, husnul khatimah. Itu nak kena doa. Jumpa lagi, mai kitab. Covid-nya pasal. Allahumma salli. Ni. Surat 54. Cetakan baru muka surat 54. 54. Ni apa dah? 54. Jadi balik sini, dan sesungguhnya untung siapa yang penghabisan amalnya kebaikan. Sebab tu kita selalu nak berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ini kita minta doa
Sebab Allah kata ud'uni astajib lakum, minta padaku. Jadi kita yakin dengan doa kita, dengan sebab tiap-tiap hari kita minta husnul khatimah, insya-Allah kita akan dapat husnul khatimah. Satu lagi doa, ya Allah, Allahumma tawaffani wa anta radin anni. Selalu orang duk baca di bumi Arafah, Allahumma tawaffani wa anta radin anni, ya Allah, matilah aku dalam keadaan engkau redha kepada aku. Sebab itu kita pernah sebut dulu doa Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqna bis salihin. Nabi Yusuf berdoa begitu, ya Allah, matilah aku muslimah, dia tu nabi dan rasul lah, wa alhiqni bis salihin, dan masuklah aku bersama orang-orang yang soleh. Nabi Yusuf tu nabi dan rasul, mengharapkan lagi untuk bersama-sama dengan orang yang soleh. Patut kita lah lebih-lebih lagi, kita ni bukan nabi, bukan rasul, lebih-lebihlah berdoa, Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Itu doa Nabi Yusuf tu, berdoa pada Allah supaya dia mati dalam keadaan Islam. Nabi dan rasul tu tak terjamin ke Islam dia, terjamin, tetapi terus berdoa kepada Allah. Nah, kita lebih-lebih lagi lah kena berdoa pada Allah. Yang kita ni nabi tak, rasul tak, ini nak kena perbanyak. Matilah kita, Allahumma tawaffani wa anta radin anni, ya Allah, matilah aku dalam keadaan engkau redha pada aku. Jadi dikata dalam keadaan husnul khatimah. Abu Bakar Al-Wasiti berkata, keuntungan yang besar itu dalam 3. Macam mana kita nak dapat keuntungan habuan kehidupan kita ini? Yang pertama, ketika hidup kita, yang kata-kata iqtana khamsan qabla khamsin, ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara, hidup sebelum mati. Jadi masa peluang kita hidup inilah untuk kita beramal sebagai bekalan kita untuk bertemu dengan Allah. Sebab ruang masa hidup kita ni 24 jam maksima kita nak buat kebajikan. 10 kebajikan, 9 adalah kita kata muamalah kita. Daripada 10 kebajikan tu, 9 adalah muamalah. Satu hak jenis main duduk masjid, majlis ilmu, dapat 1 je. Tapi hari ni orang tak nampak. Sedangkan muamalah kita di luar sana 9 daripada 10 kebajikan. Kita pagi-pagi keluar, bangkit-bangkit pagi nak pergi cari rezeki, niat, ya Allah, murahkan rezekiku yang halal untuk diriku dan untuk keluarga aku. Sepanjang kita bekerja itu dikira ibadat. Dikira ibadat. Banyak. Dalam kita keluar, dalam kita buat kerja pula, kita tolong permudahkan orang berbagai lagi. Berapa banyak pahala kita dapat. Jadi peluang ni masa kita hidup, macam lah ni lah hidup. Sebab apabila kita mati, turun dalam kubur macam depan masjid ni, hanya 3 talian hayat saja yang ada lagi. Sedekah jariah kita, kalaulah kita masa hidup ni kita banyak harta, kita bersedekah wakaf. Yang keduanya, kita kata ilmu yang manfaat. Masa kita hidup, kita ada ilmu, kita ajak pada orang, patut orang dah beramal dengan ilmu tu yang memberi manfaat, maka kita akan dapat pahala. Yang ketiga, anak yang soleh. Takut bimbang kita anak pun tak ada. Anak pun tak ada. Gagah-gagah doa orang Islam lah nak sampai kat kita. Ni. Jadi masa yang paling untung masa hidup ni. Ikut kita nak corak ke mana, kita nak buat apa ke mana, ikut. Macam baru-baru ni sebab PKP ni ada ramai je golongan-golongan geng lah. Panggil geng lah, ramai pencin. Buat kelas online mengaji dengan anak. Duk mengaji dengan anak tu, kita buka ruang peluang pada mereka. Lah ni mereka menjadi ibu angkat kepada anak-anak yang sekolah-sekolah yang mak bapak tak mampu biaya yuran apa semua. Mereka tolong jadi mak angkat, pak angkat. Mereka pencin. Gaji kata anak-anak dah lepas semua dah, kita kata pendapatan 5,000, 6,000 sebulan. Jadi ruang peluang. Pakat buat kebajikan. Tengok tak mana tolong buka mereka, bagi nombor akaun masjid untuk elektrik, untuk air. Mereka masuk. Mereka dah masuk. Jadi peluang. Hak tu kalau benda tu berterusan, sampai hari kiamat dia akan dapat pahala. Jadi masa hidup. Yang kedua, masa mati.
Dan yang ketiganya hari kiamat. Adapun keuntungan hidup itu bila digunakan kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk masa hidup kita isikan semaksima untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ataupun yang keduanya keuntungan mati bila mati dalam keadaan syahadah kalimah la ilaha illallah. Nabi sebut di sana, siapa yang sehari menyebut kalimah la ilaha illallah sebanyak 100 kali, tidak mati pada hari itu melainkan ia bersyahadah kalimah la ilaha illallah. Jadi pendek kata, jangan kurang 100 kali. Bangkit pagi itu kalimah la, sebut la ilaha illallah 100 kali. Sebab apa Nabi sebut, siapa yang menyebut 100 kali, kalau takdir dia mati pada hari itu, dia akan mati dengan kalimah la ilaha illallah. Dan siapa yang akhir kalamnya kalimah la ilaha illallah, Rasulullah kata persaksikanlah dia adalah ahli syurga. Jadi orang yang mati yang penuh dengan nikmat di akhir kalamnya kalimah la ilaha illallah. Dan yang ketiganya keuntungan hari kiamat itu bangkit dari kubur disambut dengan berita bahawa syurga tersedia untuknya. Masuk dalam kubur tu dia dah rasa dah nikmat dalam kubur. Bangkit pula ialah dia tahu dah jalan mana yang akan bawanya kepada sa'idah, kebahagiaan itu. Nikmat dalam kubur dah rasa, tapi dia dahlah kita dah rasa, tetapi duduk dalam kubur macam dalam aircon, macam kita pernah sebut kepada tuan-tuan kelebihan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat ini apabila kita amalkan, kita bacakan, kubur kita akan terang seperti mana bulan purnama. Walaupun kita nampak macam tu, tapi dengan kalimat azam ini, kalimat yang dibaca oleh Nabi Musa, kalimat yang dibaca oleh Nabi Isa, dan Nabi kita pun ajak kita baca, kubur akan terang seperti mana bulan purnama. Kecil kan tak? Jadi tubuh dalam kubur. Cuba bayangkan bangkit pada kubur, lebih-lebih lagi lah kita akan merasa nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hari ini nikmat syurga pada apabila berada dalam syurga, sembahyang tak ada dah, puasa tak ada dah. Dunia ni tempat untuk kita berbekal, dunia ini tempat untuk kita beramal. Jadi rebutlah, pakat-pakat rebut, pakat-pakat kena bersungguh lah. Sebab apa? Di sana tak ada dah, duduk di syurga, termasuk dalam kubur. Dalam kubur pun rasa nikmat dah. Di syurga kekal abad, kekal. Jadi siapa yang cerdik? Hak cerdik ni pula amalan ni kena bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab kita kena bijak. Sebab kita akan merasa nikmat yang sebenar-benarnya. Semua hak pi masuk nanti ni Allah pasal menyesal. Menyesal, rasa tak cukup. Rasa tengok buat benda sikit dapat nikmat pahala begitu besar. Cuma kita takut hari ni, kita nak bebaskan diri kita pada sifat munafik. Jaga sungguh tuan-tuan, jaga. Siapa yang boleh kita kata sembahyang isyak berjemaah, subuh berjemaah, maka ia terselamat daripada sifat munafik. Ikhtiar pi tuan-tuan, subuh berjemaah, isyak berjemaah, maka ia terselamat daripada sifat munafik. Dalam sembahyang 5 waktu ni yang paling afdal ialah sembahyang subuh. Dalam sembahyang subuh tu yang mana paling afdal? Subuh pagi Jumaat. Dalam 5 waktu hak afdal subuh. Dan subuh pula, subuh pagi Jumaat yang paling afdal. Dan 2 tadi kita kata ni, kalau hari ni kita dah terselamat sifat munafik, alhamdulillah tuan-tuan. Takut munafik ni ialah munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ni masuk neraka confirm. Jadi kita nak bebaskan diri kita, hak tadi satu jalan, mayang isyak berjemaah, subuh jemaah. Yang keduanya, nak bebaskan diri kita munafik ni, sembahyang 4 rakaat. Siapa pun tak tahu melainkan kita dengan Allah. Ni payah sikit tuan-tuan. Nak kena kunci bilik, bini tak tahu, anak tak tahu, kita dengan Allah Ta'ala je. Sembahyang sunat 4 rakaat lillahi ta'ala. Takut tak terbuat. Ataupun kita duduk seorang-seorang sampai habis hari kita tak cerita ke siapa, maka akan dapat nak tu. Ikhtiar buat sendiri 4 rakaat. Balik sini.
Yahya bin Mu'az Ar-Razi ketika dibacakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Apa maksud ayat ini? Pada hari kiamat itu kami akan menghantar orang yang takwa menghadap Ar-Rahman, itulah Allah, dalam keadaan berkenderaan. Pada hari kiamat kami, itulah Allah, akan menghantar orang yang takwa kepadanya dalam keadaan berkenderaan. Ada yang naik unta, ada yang naik kuda, ada yang naik kenderaan sepintas lalu. Sedangkan orang-orang yang derhaka kami giring ke neraka Jahannam, berjalan dalam keadaan berasa haus, wal-a'yadzubillah. Itu gambaran. Yang ahli syurga, mana kita macam kita ada sentiasa duduk masjid, hati yang terikat dengan masjid ni, insya-Allah masjid akan tolong bawa kita menjadi satu. Macam kita bahtera lah, baru lah nak berjalan, sebab nak lalu titi siratal mustaqim ni, masjid yang kita duduk insya-Allah akan duduk bawa kita, menyelamatkan kita pergi sana. Tapi hati kena terikat dengan masjid lah. Rasa kasih kepada masjid, kasih dalam sudut ibadat, kasih di sudut kebersihan, kasih di sudut kita kata menjaga kehormatan masjid. Kena rasa macam tu lah. Bukan main buat sampah masjid tambah, bukan main kita kata buat masalah di masjid. Tak. Kita maknanya dengan cinta kasih pada masjid, main tengok hak mana nak elok masjid lagi, hak mana cara teknik nak memakmurkan masjid lagi. Itu bagi dia. Barulah kita kata cinta kasih kepada masjid, hati yang terikat dengan masjid. Kalau tak boleh main masjid itu rasa tak kenal, rasa dia tak makan nasi hari itu. Kena macam tu. Kena rasa macam tak makan nasi itu. Apa tak kena ni? Rupanya tak pergi masjid. Tu menunjukkan hati yang sudah terikat dengan masjid. Bukan tak main masjid tak rasa apa. Bagi orang mukmin, orang yang beriman, apabila tak boleh main masjid dia rasa begitu. Jadi pada surah ini dicatatkan bahawa orang-orang yang akan ke syurga ada kenderaan mengikut amal soleh dia untuk dibawa ke syurga. Adapun sebaliknya, ahli neraka dikepung macam kepung kebal lembu tu, dihalau. Para malaikat akan halau supaya dijatuhkan ke dalam neraka Allah, wal-a'yadzubillah. Lalu ia berkata, tenang-tenanglah wahai manusia, kamu kelak akan dihadapkan kepada Allah beramai-ramai dan menghadap kepada Allah dengan satu persatu, dan akan disoal semua amalmu secara terperinci, kalimat demi kalimat. Sedangkan para wali, aulia Allah, dihantar menghadap pada Allah dalam keadaan berkenderaan. Allahu Akbar. Orang saleh. Dan orang-orang yang derhaka ditolak ke dalam neraka Jahannam secara beramai-ramai. Dan semua akan terjadi bila bumi telah dilenyapkan, dan tiba Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris saf. Macam kita sembahyang saf, malaikat nanti ni dia akan berada dalam saf. Sebab itu sembahyang ni tuan-tuan, dahlah rukun sembahyang, berdiri itulah sifat ta'abudiyah malaikat dengan Allah Ta'ala. Ada malaikat yang sedang rokok, ada malaikat yang keadaan sujud, ada malaikat yang sedang bertasbih, dalam keadaan malaikat yang duduk berbaris saf. Semua amalan kita sembahyang itu adalah di antara gabungan kita kata munajat, zikir malaikat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah beri kepada kita. Hak malaikat Allah asing-asing. Kalau sujud saja, hak rokok saja, hak berdiri saja, hak tasbih saja. Tapi kita digabungkan semua. Ini anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, nikmat yang sangat-sangat besar. Sebab itulah kita kata dosa yang besar selepas syirik dengan Allah ialah tinggal sembahyang. Dan sembahyang, hakikat sembahyang kita kata mencegah kemungkaran. Dengan sembahyang kita akan memperoleh kejayaan, kemenangan dunia dan akhirat. Bahkan menjadi tanggungjawab, bukan setakat secara peribadi, bahkan menjadi tanggungjawab kepada kerajaan yang memerintah. Alladzina immakannahum fil ard aqamus salah. Dapat jadi kerajaan, aqamus salah dulu.
Tengok betul ke rakyat semayang tak semayang, tanggungjawab. Bukan sakat seronok jadi menteri, jadi menteri besar, jadi menteri kabinet. Dah. Hang tak kira siapa yang jadi menteri, yang jadi wakil rakyat. Asas yang pertama, aqamus salah. Kena tengok rakyat di bawahnya ni. Hak kita hari ni lah, kerajaan prihatin, kita beri makan apa semua begitu. Hak tu bukan asas utama. Asas utama semayang dulu. Hak kebajikan lepas tu. Aqamus salah wa atu zakah lepas tu. Wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar lepas tu. Ha ni asas dia. Jangan dok seronok nak jadi wakil rakyat saja. Jadi wakil rakyat juga bertanggungjawab memastikan rakyat yang di bawahnya mayang. Sebab tu elok baik nak buat program sumbangan apa, buat masjid, meh mayang dulu. Meh mayang bagi. Termasuk kita kata food bank yang zakat bagi kepada asnaf tu. Pihak masjid suruh meh masjid. Nak boleh. Meh mayang kami bagi. Kita kena gunalah kuasa yang ada pada kita. Jadi itu imam pergi duit hantar di rumah juga. 30 tahun tak meh masjid. Nampak apa? Ni tak kerti guna kuasa. Salah guna kuasa. Hak pertama tak boleh hantar ni. Tak bagi dulu. Lepas ni nak memang habaq pak cik akan dapat tiap-tiap bulan, tapi pak cik kena main masjid. Kalau dia tak uzur lah. Kalau dia uzur, suruh waris dia main masjid. Sekurang-kurangnya boleh sembahyang di masjid. Mula dengan seorang, dua orang, lama-lama lekat. Ni rumah Allah, bukan rumah kita. Kita nak kena guna kuasa. Kalau kita wakil rakyat pun nak bagi sumbangan, bagi di masjid. Bagi masjid. Nak bawa manusia supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik sini tuan-tuan. Dan semua akan terjadi bila bumi telah dilenyapkan dan tiba Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris dan dihidangkan jahanam sebagai ancamannya. Wal a'yadzubillah. Saudara-saudaraku, siapa kata Yahya bin Muaz, berhati-hatilah kamu dari kenegerian sehari yang perkiraannya sama 50,000 tahun. Tu hari kiamat. Sehari sama 50,000 tahun. Mana ada umur sampai 100 tuan-tuan kita. Hari yang menggetarkan, hari duka cita dan menyesal. Itulah hari yang besar. Hari bangkitnya semua manusia untuk menghadap kepada Rabbul Alamin. Itulah hari perhitungan, hari pertimbangan, dan hari soal jawab ataupun hari pertanyaan, hari kegoncangan. Macam mana gempa bumi itu yang pasti, yang menakutkan. Hari kebangkitan, hari di mana tiap manusia akan melihat apa yang telah dilakukannya. Hari di mana semua manusia dalam berbagai bentuk akan melihat amal perbuatannya. Hari di mana wajah manusia menjadi putih berseri-seri. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu. Dan yang lain berwajah hitam, wal'a'azubillah, ahli neraka. Hari di mana seseorang tidak dapat menolong kepada yang lainnya. Pak tak boleh tolong anak, anak tak boleh tolong pak, isteri tak boleh tolong suami. Dan tidak berguna segala tipu daya. Dunia boleh, sana tak ada. Hari di mana seorang ayah tidak dapat membantu anaknya sedikit pun. Dunia ni kita boleh tolong lagi. Demikian pula anak tidak dapat membantu ayahnya sedikit pun. Hari di mana bahayanya bertebaran meluas. Hari di mana tidak diterima uzur orang-orang yang zalim. Nak minta maaf tak ada dah, tutup dah serapatnya. Dan tetap mereka mendapat kutukan laknat serta seksa yang keji. Wal'ayyadzubillah. Mana? Yang buat zalim, yang ahli maksiat. Pada hari di mana tiap manusia harus mempertahankan dirinya sendiri. Nafsi. Masa tu pak nak minta tolong ke anak tak mau dah. Tak ada dah. Bahkan tiap ibu yang mengandung akan menggugurkan kandungannya. Nak menggambarkan betapa dahsyat. Ibu pun tak terasa gugur. Nak menggambarkan betapa dahsyatnya. Dan orang-orang terlihat bagaikan orang mabuk. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wa taran nasa sukara. Wa taranna sasukara wa ma hum bisukara walakin azaballah syadid. Pada hari itu bangun tengok manusia macam mabuk.
Tapi Allah kata wa ma hum bisukara, sebenarnya mereka bukan mabuk, tetapi itulah azab Allah yang mereka sedang terima. Macam mana kita tengok orang mabuk dalam huru hayang apa semua begitu, itulah gambaran kepada ahli maksiat. Wal'iyadzubillah. Pada mana? Pada hari kiamat. Janganlah kita duk mabuk di sana, tuan-tuan. Wal'iyadzubillah. Kita tak mau mabuk di dunia, tak mau, di akhirat pun tak mau. Siapa duk mabuk di dunia, confirm mabuk di akhirat. Kecuali sempat bertaubat lah. Itu gambaran pada hari kiamat. Dalam keadaan kita kata, terlihat bagaikan orang mabuk tetapi tidak mabuk kerana minumnya arak. Ini isu negara, arak, bubuh nama Timah, nama Omar. Oh, kau ajak tuan-tuan. Depa, buahlah nama Lingkip Siang. Linggo Eng. Apa ada buah Timah? Timah tu maknanya ada sindiran. Fatimah. Ada Mak Omar. Omar tu siapa? Oh, Samsing tuan-tuan. Samsing. Tapi alhamdulillah baru ni apabila Menteri Wilayah mengharamkan penjualan arak Samsu di wilayah, tuan-tuan, ada kuasa tadi, Datuk Seri Syahidam Kasin dah haramkan sana. Mai Hindu, rasmi Hindu pun sokong. Dia kata Hindu pun kata haram. Hindu pun kata haram. Injil pun kata haram. Taurat pun kata haram, tuan-tuan. Jadi apa masalah kita hari ni? Kita nak tentang apa? Kalau agama samawi semuanya menyatakan haram, lepas tu kita dah petikai. Hampa nak minum, minum pi. Tapi kita yang berkuasa ni, terutama kita orang Islam, dengan kuasa kita atas orang Islam ni, kita tak boleh pasal orang yang bukan Islam. Hak Islam, kena kita tindak. 880 kali sebatan orang minum arak ni, tuan-tuan. Hukum Islam. Lepas tu pihak kerajaan kena tegas. Hampa nak jual arak, boleh jual, tapi kalau jual kat orang Islam, batal lesen. Lepas tu nak jual, tak boleh jual secara terbuka. Dan terbukti sign pun mudarat. Yang kita kata hak Hindu tu, dalam agama Hindu dia kata hilang akal. Isteri, anak-anak banyak jadi mangsa. Balik duk pukul, mabuk. Dahlah kita tengok berapa ramai yang jadi mangsa yang pemanduan mak buat kereta dalam keadaan mabuk. Hak tak mabuk duk ke tepi jalan mati. Hak mabuk, hak tak mabuk mati. Yang mabuk tak mati pun. Tu sebab tu dia kata ummul khaba'is, ibu segala kejahatan. Bukan jahat kecil-kecil, ibu segala kejahatan. Orang minum apa? Maksudnya apa yang menghilangkan akal, termasuk dadah. Hak baru kita tengok siapa tadi bunuh mak dia tu. Sembelih mak. Allah Akbar. Anak sembelih mak. Melaluk. Kadang-kadang bakar rumah. Ke siapa? Mabuk. Dadah, arak dan sebagainya. Wal'iyadzubillah. Jadi kita nak, kita kata masyarakat yang sejahtera, kita nak kena pakat benda-benda ni. Haram-haram. Haram tu, hak Allah haram tu sebenarnya membudarat. Tak ada satu pun apa yang Allah haram itu memberi manfaat, tak ada. Mudarat. Mudarat. Dan arak ini ibu segala maksiat. Hanya kerana ngerinya seksa Allah yang sangat keras. Contoh bagaimana apa disebut tentang Yahya bin Mu'az, gambaran apa yang berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Muqatti' bin Sulaiman berkata, makhluk akan berdiri menanti pada hari kiamat selama 100 tahun, tenggelam dalam peluhnya. Wal'iyadzubillah. Ada di padang mahsyar berdiri selama 100 tahun dalam keadaan berpeluh. Ini tak baik, tuan-tuan. Siapa berpeluh di padang mahsyar sangat tak baik. Biar kita berpeluh di dunia dalam melakukan ibadat kepada Allah, harap kita supaya tidak berpeluh pada hari kiamat. Ni kalau contoh ni, pada hari kiamat, menanti pada hari kiamat selama 100 tahun, tenggelam dalam peluhnya sendiri, dan 100 tahun dalam kegelapan mereka dalam keadaan kelam kabut. Wal'iyadzubillah. Sedangkan 100 tahun lagi sibuk bagaikan gelombang mengajukan tuntutan kepada Tuhan, kepada Allah. Allah. Wal'iyadzubillah.
Ini mana? Ahli maksiat. Sesungguhnya hari kiamat itu sekira 5,000 tahun, tetapi bagi seorang mukmin yang ikhlas, bagi seorang mukmin yang ikhlas bagaikan sesaat. Allahumma ja'alna minhu. Kita mengharapkan kita termasuk. Hak mana? Hak susah 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Bagi orang mukmin yang beriman dengan Allah macam sesaat saja masa yang berlalu. Harap kita termasuk itu. Dan boleh berkata, kerana itu wahai orang yang sihat akal. Kita semua insya-Allah sihat akal. Hendaklah sabar terhadap penderitaan dunia, ujian dunia ini. Macam hari ini dengan COVID, dengan berbagai-bagai ujian musibah yang Allah beri ini, dalam melaksanakan taat kepada Allah, ialah nak main masjid, kena usaha, melakukan taat kepada Allah. Untuk mana? Untuk memudahkan bagimu segala kesukaran pada hari kiamat. Sebab tu sebagai kita orang mukmin, apabila diuji dengan sakit musibah, redha. Sebab redha Allah bagi sakit, sebenarnya Allah sayang kepada kita. Bagi orang mukmin Allah bagi sakit, Allah sayang kepada kita. Bagi orang mukmin Allah beri kesenangan, Allah nak memusibahkan kepada kita. Berat tu. Sakit sebenarnya Allah sayang. Sayang mana? Nak suruh kita sabar, nak beri pahala, nak hapus dosa. Tetapi Allah beri kesenangan, kekayaan, sebenarnya penuh dengan musibah. Musibah macam mana? Kerana dalam mengurus kekayaan ini, kadang-kadang sampai tak ada main masjid, sampai tak ada main berada dalam majlis ilmu, tak ada. Takut-takut pula dalam asyik nak mengaut keuntungan kekayaan, dah terlibat dengan syubhah, dah terlibat dengan haram, rasuah dan sebagainya. Musibah tak? Musibah. Lepas tu pula dengan harta yang banyak akan disoal. Jadilah satu-satu akan, ni hang dapat RM1 ni macam mana sampai? Hang dapat berjuta macam mana sampai? Macam mana jawab? Jadi sebab tu dia kata apa? Dua keadaan bagi orang mukmin tadi. Sebenarnya ketika mana kita tengok kita nak mati, sakit apa semua, sabar. Allah sayang kepada kita. Tapi nak sebut mudah tuan-tuan, nak tanggung, nak bawa, Allahu akbar tahu. Melainkan kita kena latih pada Allah. Letih pada Allah, kena biasakan diri pada Allah lagi dah. Untuk kita kata menerima redha Allah Subhanahu. Dia bukan boleh buat. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ka'ab, sahabat yang kita kata salah seorang yang gugur dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, tak ingat nama seorang sahabat ini, dia beritahu, dia kata sampaikan salam saya kepada Rasulullah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah bahawa apa yang disebut Rasulullah saya dah rasai betapa nikmatnya dan betapa rindunya saya untuk bertemu dengan Allah. Sebab dia kena 70 tusukan tuan-tuan. Saat dia nak mati, dia beritahu sahabat, sampaikan salam saya pada Rasulullah. Dia rasa macam berterima kasih pada Rasulullah. Sebab dia nak mati, nak syahid ni, dia nampak dah nikmat-nikmat yang Allah bakal beri kepada dia. Maknanya mati punya itu alhamdulillah, Allah dah tunjuk dah betapa nikmat mati syahid itu sendiri. Itu sahabat-sahabat yang gugur dalam perjuangan fi sabilillah. Begitu juga kita tengok para syuhada Palestin, tengok anak-anak muda Palestin yang dibunuh oleh tentera-tentera Israel. Senyum tuan-tuan. Senang kan tengok gambar mereka senyum. Pemuda-pemuda dah muda, muka berseri, senyum. Tu alamat orang mati syahid tuan-tuan. Nikmat di dunia Allah tunjuk dah tuan-tuan. Allah dah tunjuk dah. Kita lah nak kena apa? Nak kena bersungguh, nak kena berdoa, nak kena bergerak, berjalan sebegitu. Kita tak tahu siapa Allah nak pilih kita. Mungkin kita mati dalam keadaan berwudu, dalam keadaan kita kata mungkin dipilih kita mati dalam keadaan sujud, dalam keadaan rokok kepada Allah. Kita dah tengok 2-3 video seorang yang mabuk, video Arab satu, dia mabuk,
Lepas tu minta masuk masjid, nak sembahyang, mampu. Hak lain halau, tapi seorang tu bagi ruang nak sembahyang, ambil wudu, ajak ambil wudu apa semua, sembahyang ikut tu imam. Last kali tengok dalam sujud, mati dalam keadaan sujud. Mati pertama sekali dalam keadaan berwudu, dalam keadaan dia dah bertaubat kepada Allah, tengah sembahyang pula. Mula tengok dia tu jahat, pemabuk, tuan-tuan, pemabuk. Tetapi bagaimana keikhlasan taubat dia. Sebab tu kita tengok orang tu jahat, jangan kita kata pancung dia habis dah, tak pakai duit dah, takut tadi. Hak kita belum tentu duk main mayang masjid, tahu hak tadi mabuk tadi ni. Allah beri anugerah dia. Mungkin sebelum tu dia baik, tapi kadang ada masalah, wallahu alam dah. Akhirnya sembahyang dalam masjid, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan setengah sujud kepada Allah, tahu mati di situ. Allah nikmat. Mungkin anda pernah cerita agak tuan-tuan, bagaimana seorang syekh duk ada lagi, Muhammad Hussein Yaqub, yang baru ni dipanggil menjadi saksi di mahkamah. Dia mengajak macam saya mengajak ni lah. Orang tuduh macam-macam, dibawa saksi. Itu cerita panjang lah di Mesir sana. Cuba nak cerita pengalaman dia, seorang penceramah yang terkenal. Satu hari dia nak pergi Mekah. Pergi Mekah, hamba Allah ni jumpa di Madinah. Yang ni duk peminat dia, tengok TV, duk tengok kuliah dia tu. Tengok dia tengok gambar ni, dia tanya, betul ke dalam TV? Jumpa di mana? Dia kata betul. Dia habaq, dia yang tanya tu pun dia kata, saya ni kalau sampai waktu tu saya sediakan shisha. Sebab nak dengar kuliah tu dengar shisha. Dia boleh teruk pada rokok ni tuan-tuan. Nak dengar kuliah tu shisha. Duduk dalam keadaan, dia kata aku nak duduk, aku dalam keadaan aku macam aku tenang, tak mau diganggu, aku siap sambil isap shisha, aku dengar kuliah hang. Tu dia. Lepas tu badan penuh tattoo. Tapi orang tempat Allah beri hidayah. Pergi ke Mekah, jumpa syekh ni, dia kata hari ni aku tak akan tinggal hang dah. Peluang jumpa dah ni, aku nak ikut hang, hajaklah aku macam mana pun. Syekh kata betul ke ni? Betul dia kata. Syekh nak tengok dia. Masa duduk Madinah, kalau betul hang kata kita duduk tempat makam Nabi ni, pahala yang sangat mudah hang nak buat, hang simpan janggut. Kebetulan Syekh tu janggut panjang. Hang simpan janggut. Dia pun pada saat 2-3 hari di Madinah tu tak cukup janggut dah. Sampailah ke Mekah. Tak tinggal dia Syekh tu. Sampai dia bukan setakat tak tinggal, dia khadam kepada Syekh. Sampailah pergi ke Arafah. Duduk di Arafah. Duduk bermalam di Muzdalifah sampai ke Mina. Teruk tuan-tuan. Ikut Syekh tu. Lepas tu pergi melontak. Dah selesai melontak Jumratul Aqabah ni, Syekh ni dia kata dah letih dalam duduk berapa hari tuan-tuan ni. Dalam keadaan balik Mekah, sat je tawaf apa semua buat semua tu, letih. Syekh ni nak baliklah di kemah, nak pakai baju. Dah melontar tu, dah boleh gunting, selesai lah. Baru nak pergi Mekah dah. Kata Syekh, dia tanya Rasulullah buat macam mana. Dia kata Rasulullah, Tok Guru ni buat betul lah. Rasulullah lepas melontar Jumratul Aqabah, dia pergi ke Mekah tawaf. Dia kata Syekh, jom. Syekh pun dah Tok Guru. Ada hukum ni, kata-kata boleh pakai baju tak? Dia tanya Rasulullah macam mana? Rasulullah pergi ke Mekah tawaf terus. Pergi tawaf juga Syekh pun. Dah kawan ni duk khadam nama dah. Pergi tawaf, selesai tawaf mesti haji. Bukan macam lah tuan-tuan. Papat ke dinding. Lepas tawaf dah letih dah. Pergi sa'i pula. Dalam keadaan sa'i yang letih tu, Syekh ni nak rehat. Dia kata, saya teringin lah Syekh nak semayang di bawah pancok mai. Syekh kata tak larat, tak apa, saya tolong. Ni cerita Syekh Muhammad Hussein Yaqub tanya, cerita berlaku pada diri dia. Dah peluang dah masuk tuan-tuan, dah baru selesai haji. Cuba bayang, pi mayang di bawah hijaz semayang ni macam semayang dalam Kaabah. Sama semayang pahala dalam Kaabah. Duduk semayang tu sujud lama. Syekh sujud lama, dia sujud lama. Cuma Syekh ni dah bagi salam. Tengok kawan ni tak bagi lagi. Dia kata dia dah sujud lama, dah berdoa.
Kau nak tak bagi lagi. Lah kali tolak. Tolak bom jatuh. Hak isap shisha apa semua tadi ni mati di dalam Kaabah, tuan-tuan. Baru sempurna haji, tuan-tuan. Allahu akbar. Penuh badan, penuh dengan tatu, tuan-tuan. Jadi sebab tu kita jangan menghukum orang yang begitu cepat. Takut dia lebih baik daripada kita. Jadi sebab tu kalau orang nak mula main masjid, bagilah ruang, bagilah peluang, tuan-tuan. Jangan kita letak sangka buruk di depan. Sangka baiklah. Mudah-mudahan maknanya doa kita, niat kita Allah akan makbul. Niat, tuan-tuan. Baru ni, tuan-tuan. Isteri pergi kursus di Langkawi. Dia cerita dia makan nasi dagang di sana. Cerita kalau balik dia cerita kita pun terliok. Teringat nanti. Oh, makan nasi dagang. Dia pergi balik hari Khamis, dia cerita. Pagi marin, kuliah subuh, tuan-tuan. Papa kuliah subuh, depa pun jamu nasi dagang kat kita. Alhamdulillah. Bukan sangat jamu, tuan-tuan. Boleh buat balik. Lintasan hati, tuan-tuan. Begitu nak amal ni, kawan-kawan main masjid ni, lintasan hati, lintaslah yang baik-baik. Doa yang baik-baik. Doa yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah dengan sebab lintasan hati kita, doa kita yang dia tak tahu, dengan sebab itu Allah memberi hidayah, petunjuk pada kita. Termasuk anak-anak kita rumah, hak ketegak semua. Ya Allah, berilah petunjuk pada dia. Hak cakap dah. Tapi hati kita jangan kemarahan, jangan sampai ke hati. Biar mulut saja. Hati itu baik. Doa pada Allah supaya dalam kita berdoa, malaikat aminkan doa kita. Cukup, tuan-tuan. Cukup, tuan-tuan. Allah Maha Kaya. Anda tengok tu, anda kata subhanallah. Subhanallah. Bukan zakat boleh makan, boleh buat balik. Bungkus balik lah. Betapa nikmatnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dunia, apatah lagi dengan di syurga nanti. Wallahu alam. Pani kita tengok sifat api neraka dan ahlinya. Wal a'yadzu billah. Kita tengok apa ni. Kau dah nak tanya apa, tuan-tuan? Dapat, tuan-tuan? Tak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من عين لا تدبع من دعاء استجاب له ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم نور قبورنا وقبور آبائنا بنور القرآن اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين اللهم آمين آمين والحمد لله رب العالمين من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام العبيد وبالتوفيق والهداية.